Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk video yang seterusnya bagi tema politik bahagian yang kedua, iaitu cabaran. Kandungan yang pertama ialah cabaran dalam pembangunan negara Islam, di mana kita akan melihat masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan negara Islam. Masalah yang pertama ialah masalah kemiskinan. Punca masalah kemiskinan dalam kalangan negara Islam adalah disebabkan oleh keadaan bumi yang berbukit-bukau, bergurun, kurang subur, gersang atau kering, di mana kebanyakannya berlaku di benua Afrika. Contoh negara yang berada di benua Afrika ialah Malawi, Tanzania, Chad dan Uganda. Kedua, masalah bencana alam. Kebanyakan kawasan, terutamanya di benua Afrika dan Asia, terdedah dengan bahaya bencana alam seperti kemarau, letusan gunung berapi, ribut taufan, banjir, tsunami dan sebagainya. Masalah-masalah ini menyebabkan kebanyakan daripada mereka sukar untuk meneruskan kehidupan selepas bencana. Ketiga, masalah buta huruf yang berlaku dalam kalangan orang tua dan kanak-kanak. Terdapat juga negara Islam yang tidak membenarkan kanak-kanak, terutamanya perempuan, untuk belajar ke sekolah. Ini menyebabkan buta huruf dalam kalangan kanak-kanak perempuan juga amat tinggi dalam negara Islam. Masalah keempat, kesukaran dalam perhubungan dan komunikasi. Kita kaitkan masalah yang keempat ini dengan masalah yang ketiga tadi, iaitu buta huruf. Jika pelajar ini tidak pergi ke sekolah atau kanak-kanak ini tidak pergi ke sekolah, penguasaan dari sudut komunikasi itu akan mengalami masalah. Sama juga seperti masalah yang keempat, mengalami masalah komunikasi terutamanya dalam bahasa Inggeris dengan negara barat. Kebanyakan negara barat kita perlu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kekurangan teknologi dan tidak celik IT. Bila rakyat ini tidak celik IT, ianya akan mengambil masa yang lama untuk menerima bantuan teknikal kerana mereka ini tidak pandai menggunakan ICT. Kelima, masalah keselamatan. Kebanyakan negara Islam, terutamanya di bahagian Timur Tengah seperti Afghanistan, Palestin, Syria dan juga Iraq, mengalami ancaman keselamatan dan mungkin boleh menyebabkan kepada peperangan. Pencerobohan Israel dan perang saudara turut menyebabkan keselamatan rakyat di negara Islam kurang terjamin, dan nama Islam itu sendiri pun telah pun tercela disebabkan ada insiden-insiden yang berlaku disebabkan oleh orang Islam dengan orang bukan Islam. Keenam, masalah kesihatan yang berpunca daripada kekurangan penjagaan kesihatan, kurangnya kemudahan kesihatan dan kurangnya sumber makanan yang berkhasiat. Kesan daripada masalah kesihatan ini akan menyebabkan seseorang itu menghidap penyakit tertentu, menyebabkan kematian dan masalah kebuluran yang akhirnya boleh membawa kepada kematian juga. 7. Mangsa perebutan wilayah. Rakyat yang menjadi mangsa perebutan wilayah seperti yang telah pun berlaku di Palestin menyebabkan mereka ini terperangkap dalam peperangan, di mana golongan seperti wanita, orang tua dan juga kanak-kanak sukar untuk diselamatkan atau dikeluarkan daripada kawasan yang berlaku konflik ini disebabkan terperangkap dalam peperangan. Cabaran yang kedua bagi tema politik ini ialah pelarian dan juga migran. Apa yang kita akan sentuh dalam pelarian dan migran ialah faktor-faktor berlakunya pelarian. Sedikit fakta berkaitan dengan isu ini. Isu pelarian dan migran boleh menyumbang kepada konflik yang amat besar, terutamanya dalam aspek keganasan, bencana alam, kemiskinan, kemerosotan alam sekitar dan perubahan iklim. Menurut laporan PBB, 90% pelarian di dunia ini adalah dari negara-negara membangun, bukannya dari negara-negara miskin. Faktor menyebabkan pelarian itu berlaku adalah yang pertama, perang saudara. Sebagai contoh, masalah pelarian Angola adalah kerana perang saudara di antara tiga pihak yang menganggotai kerajaan Angola. Tiga pihak ini mahu menguasai ibu negara Angola. Kesannya, 2.6 juta rakyat Angola terpaksa melarikan diri sejak tahun 1998 sehingga kini.
Faktor kedua, pencerobohan negara luar. Sebagai contoh, negara Afghanistan mempunyai pelarian yang ramai semasa pendudukan Kesatuan Soviet. Mereka ini terpaksa mencari perlindungan di negara-negara yang berjiran dengan Afghanistan seperti melarikan diri ke negara Iran dan juga Pakistan. Kenapa mereka terpaksa melarikan diri? Ini kerana mereka mencari tempat perlindungan bagi menyelamatkan diri dari konflik yang berlaku di Afghanistan dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri daripada bencana alam seperti kemarau. Kemarau ini akan menyebabkan tiadanya makanan dan berlakunya kebuluran dalam kalangan penduduk di Afghanistan. Ketiga, peperangan. Rakyat di negara Palestin dan Syria menjadi pelarian disebabkan peperangan. Contohnya, kalau Palestin, dia berperang dengan Zionis. Serangan ganas yang berlaku tidak mengira orang awam ataupun pejuang. Dia serang semua orang, tidak mengira perempuan ke lelaki, wanita, kanak-kanak dan juga orang tua. Penduduk Palestin menjadi pelarian sama ada dalam negara mereka sendiri atau menjadi pelarian ke negara lain kerana rampasan tanah oleh Zionis. Faktor kemiskinan. Di negara mereka tiada peluang pekerjaan. Jika tiada pekerjaan, mereka akan menganggur. Jadi pengangguran itu akan menjadi lebih tinggi. Tiada punca pendapatan untuk membeli makanan dan sebagainya. So, ini akan menyebabkan mereka tidak boleh hidup dalam keadaan yang makmur di negara sendiri. Dan seterusnya berlakunya kemelisatan ekonomi yang tidak mampu untuk diselesaikan dengan segera. Faktor konflik etnik seperti yang berlaku pada etnik Rohingya yang menyelarikan diri ke negara-negara jiran untuk menyelamatkan diri daripada menjadi mangsa etnik-etnik majoriti, di mana Rohingya itu sendiri ialah etnik minoriti dan lemah di Myanmar. Mereka diusir atau lari dari tanah air untuk mencari perlindungan dan menyelamatkan diri, terutamanya daripada ditindas dan juga dibunuh oleh etnik majoriti. Faktor bencana alam. Mereka melarikan diri untuk mencari perlindungan ke negara-negara yang berjiran serta menyelamatkan nyawa mereka sendiri daripada diancam bencana alam seperti tsunami, banjir, bencana gempa bumi dan sebagainya. Bahagian yang ketiga berkaitan dengan cabaran ini ialah isu pendatang asing. Apa yang kita akan lihat di dalam isu pendatang asing ini ialah cabaran atau masalah-masalah yang dihadapi disebabkan oleh kedatangan mereka. Kedatangan mereka akan meningkatkan kes jenayah di negara ini, di mana jenayah yang melibatkan kaum pendatang ini semakin meningkat. Jenayah yang sering dilakukan oleh golongan mereka ialah rompakan, pembunuhan, pengedaran dadah, samun dan juga perjudian. Masalah kesihatan. Kedatangan mereka membawa pelbagai penyakit kerana mereka ini tidak mendapat imunisasi yang lengkap sebelum masuk ke dalam negara kita. Persekitaran tempat tinggal yang kurang bersih juga menyebabkan penyebaran penyakit ini senang berlaku dalam kalangan mereka dan mereka akan membawa penyakit ini kepada warga tempatan. Ianya turut meningkatkan perbelanjaan kerajaan kerana kerajaan terpaksa menanggung kos penahanan sementara di penjara, kos penghantaran pulang dan juga perkhidmatan sosial secara percuma. Contoh perkhidmatan sosial ialah memberikan perkhidmatan kesihatan. Sekiranya mereka sakit, mereka akan dihantar ke hospital kerajaan. So, kerajaan terpaksa menanggung kos-kos sosial ini. Keempat, menjejaskan hubungan diplomatik. Kenapa ianya dapat menjejaskan hubungan diplomatik? Ianya disebabkan oleh semasa pengendalian penghantaran pulang pendatang asing ke negara asal. Dan yang kedua, masalah penganiayaan yang berlaku terhadap pekerja asing sekiranya mereka ini dianiaya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi, imej negara Malaysia akan tercalar dan hubungan baik di antara negara yang terlibat juga akan terjejas. Yang terakhir sekali ialah imbangan pembayaran negara terjejas. Pendatang asing yang bekerja di negara ini, sekiranya mereka ini tidak berdaftar secara sah, maka mereka ini tidak akan membayar cukai. Mereka kebanyakannya akan menghantar balik
wang pendapatan mereka ke negara asal dan ini akan menyebabkan pengaliran wang keluar yang banyak. Seterusnya akan merugikan negara dari segi pertukaran wang asing. Bahagian yang terakhir ialah pendirian terhadap kependudukan China di Kepulauan Spratly dalam isu perebutan Laut China Selatan. Kenapa Laut China Selatan ini sentiasa menjadi rebutan? So, di sini ada dua isu. Isu yang pertama, keperluan untuk memastikan keamanan, keselamatan, kestabilan, kebebasan bagi pelayaran dan kebebasan bagi penerbangan. Isu yang kedua, tuntutan bertindih dari beberapa negara seperti Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam dan China. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan isu ini di mana negara-negara ASEAN dan juga negara China menandatangani deklarasi tata laku pihak berkepentingan di Laut China Selatan di mana ianya bagi memastikan keamanan, kestabilan dan mengelakkan ketegangan di kawasan ini. Penyelesaian ini perlu dilakukan secara aman supaya mengelakkan sebarang tindakan yang boleh menggugat keamanan, menimbulkan ketegangan, kecurigaan, kestabilan, kebimbangan dan bersifat provokasi. Malaysia berpendapat bahawa tuntutan dan penyelesaian bagi isu Laut China Selatan ini perlulah diselesaikan berdasarkan undang-undang antarabangsa yang telah pun diperuntukkan di dalam Konvensyen PBB mengenai Undang-Undang Laut 1982. Ianya dilakukan bagi memastikan kepentingan dan keselamatan negara di Laut China Selatan, di mana apa yang Malaysia lakukan, apa yang negara-negara lain perlu lakukan ialah rondaan, pemantauan, pengawasan dan penguatkuasaan sentiasa dilakukan di kawasan ini. Secara ringkas untuk bahagian yang kedua bagi tema politik ini, kita kaitkan dengan cabaran-cabaran yang berlaku dalam negara Islam, isu pendatang asing, isu pelarian dan juga migran dan yang terakhir sekali, isu yang berkaitan dengan Laut China Selatan. Sekian sahaja dari saya, kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.